Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, seluruh dunia ni tak ada satu pun manusia yang waras lah. Kalau kita tanya, dia mau berjaya tak? Semua takkan jawab dia mau gagal. Semua akan jawab dia mau berjaya. Semua. Cari orang gila kan. Tapi orang yang waras akan jawab, saya mau berjaya. Jadi setiap orang dia kena faham berjaya tu yang Allah mahu lah, yang dimaksudkan oleh Allah berjaya. Itulah yang betul. Ya. Kalau tanya ni, ya saya mau berjaya. Dia cakap, saya mau bagus dalam saya punya bidang sukan, berjaya. Saya mau bagus dalam bidang berniaga saya mau bagus dalam bidang pentadbiran saya, ya. Jadi mereka anggap kalau mereka cemerlang dalam satu bidang, mereka berjaya dalam bidang tu, dan itulah jadi mereka punya maksud berjaya tu. Berjaya dalam bidang badminton jadi terkenal di dunia. So, dia anggap berjaya lah. Satu orang pula berjaya dalam bidang perniagaan, dia kaya. Jadi semua manusia mempunyai faham yang berbeza lah. Dan semua mereka kata berjaya lah. Maksud di sini dapat apa dia nak lah. Itu makna berjaya. Macam Yazid dulu, dia berjaya bila dia dapat suka, seronok. Dia tak mau jadi peniaga yang bagus, dia tak mau jadi pekerja yang bagus, tak mau. Dia rasa berjaya bila dia dapat seronok. Itu ramai juga yang ada faham macam tu. Tapi biasanya kalau orang seronok je, dia orang macam dia hairan lah. Dapat seronok berjaya, kan? Hidup seronok. Yazid, nampak sangat Yazid ni orang yang rendah akal, kan? Kurang. Biasa orang mau berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam sukan, berjaya dalam politik, berjaya dalam berniaga. Maksudnya mereka cemerlang lah, berada di kedudukan yang tinggi, kan? Tiba-tiba Yazid berjaya, saya seronok. Maknanya Yazid ni, dia mahu dalam dunia ni hidup seronok, dia sudah berjaya. Dan kehidupan hanya dunia ni je. Pada dia lah masa tu. Jadi dia cakap dia tak ada nak apa, dia nak seronok aja. Inilah orang apa, yang kira akal kurang baik, menganggap berjaya seronok. Somehow or other, seronok ni kehidupan dalam syurga. Jadi orang masuk syurga selamat dari neraka, orang berjaya. Tapi silap Yazid di situ, syurga dia tu kat dunia.
Dia orang yang tak percaya akhirat lah masa tu. Dia percaya hidup ni hanya di dunia. Dia berjaya bila dia dapat seronok. Dia macam tu. Seronok. Ni Yazid. Dia sendiri cakap yang dia punya berjaya ialah seronok. Sebab itu dia pergi belajar ITM, duit rakyat semua. Dia tak kisah dia lulus ke tidak. Berhenti. Satu semester je dia dah berhenti. Dia pergi UTM pun tak habis. Jadi dia tak ada nak apa-apa. Tak nak jadi pekerja apa ke sijil. Nak seronok. Bukan tak ambitious. Ambitious dia nak seronok. Maknanya dia nak puaskan nafsu dia je. Kerja dia kat dunia ni. Dia nak puaskan nafsu dia. Kalau dia dapat puaskan nafsu dia kat dunia ni, sudah lah. Lepas tu dia mati tu. Mungkin ada orang ramai macam dia. Kita pun tak buat kajian apa maksud satu orang tu dia berjaya, kan? Tapi umum biasa orang dia kalau ambil sukan dia jadi ahli sukan cemerlang, kan? Dalam bidang sukan ni, sukan orang tu dia berjaya, kan? Atau dalam bidang politik berjaya, ataupun dalam bidang berniaga, dalam bidang kedoktoran, kejuruteraan, macam bidang lah, berjaya, kan? Dapat tingkat tinggi lah, disanjung, dikenal di dunia misalnya, di negara dia. Hanya Yazid beza. Pandai yang mana dia belajar tau. Iaitu dia berjaya dapat ikut nafsu dia kat dunia. Jadi pada Yazid ni, dunia ni kena jadi syurga untuk dia. Dia tak ada syurga tu tak. Dia tak percaya tu syurga tu. Dia percaya dunia ni mesti jadi syurga. Kalau dunia ni boleh jadi syurga, aku telah berjaya. Akhirnya dia tak dapat jadikan dunia ni syurga dia. Kembalilah dia berfikir, kan? Pernah dia belajar agama dulu masa sekolah kecil-kecil. Oh, ada tempat nama syurga. Maka dia mau cari yang tu, bukan yang ini. Umur waktu tu dah tua, dah 40 lebih. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, manusia ni tak boleh ikut apa faham dia berjaya, kan? Dia kena ikut Allah. Apa Allah maksud dengan berjaya? Apa dia sama? Masuk surga, selamat dari neraka. Jadi maknanya pada Allah, siapa masuk surga, selamat neraka, itulah namanya mereka yang berjaya. Sebab Allah beritahu dalam Quran. Jadi mereka yang tak dapat masuk syurga, selamat dari neraka, maka gagal. Jadi untuk berjaya itulah manusia dalam kehidupan dunia ni kena buat Allah suka dengan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan taat perintah Allah, cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan niat nak buat Allah suka, sehingga Allah sukalah. Jadi dalam dunia ni nak jadi kekasih Allah, nak jadi orang yang disukai oleh Allah. Kerana orang yang disukai oleh Allah je, Allah akan masukkan dia dalam syurga. Sebab itu maksud hidup kita nak jadi kekasih Allah, atau nak jadi orang yang dicintai oleh Allah, ataupun nak menjadi orang yang diridai oleh Allah, disayangi, dicintai. Jalan dia tak ada lain kan? Taat perintah Allah ni. Jalan yang ditunjukkan oleh Muhammad SAW. Allah tak mau harta banyak.
Allah tak mau duit banyak, rumah besar. Allah suka tak? Jalan dia bukan jalan harta, jalan kuasa. Jalan dia jalan amal. Itu je. Dan Allah SWT buat manusia ada setengahnya ada harta, ada setengahnya tak ada. Itu tak apa. Itu tak masalah. Yang diberi harta pun bukan berjaya, yang diberi harta sikit pun bukan gagal. Hanya dia dugaan. Tapi yang gagal, yang langgar perintah Allah. Sama ada kurang harta atau banyak harta. Ada orang dia banyak harta, dia taat perintah Allah, kan? Dia berjaya. Cara betul. Ada orang dia miskin, dia taat perintah Allah, tapi ada orang dia miskin, dia langgar perintah Allah, dia gagal lah. Jadi Allah bagi manusia benda ni berbeza, bukan semua Allah bagi kaya. Jadi manusia faham kaya dan berjaya ni salah lah. Kenapa Allah jadikan orang tu miskin, takkan kaya juga? Sebab miskin, kaya bukan kriteria untuk berjaya atau gagal. Dia amal. Orang miskin pun boleh amal baik, orang kaya pun boleh amal baik. Jadi yang pentingnya amal baik. Dan untuk amal baik inilah manusia kena ada iman. Kan? Azri dilahirkan di baling, kecil aja badan. Kan? Ada satu orang macam Sufyan, badan besar. Kan? Tapi bukan makna dia berjaya. Dan Azli gagal. Allah tak tengok badan besar, kan? Dan badan kecil. Allah tengok amal. Satu orang dia ada kereta besar, satu orang ada motor macam macam Rasidi. Motor pun tak ada, motor orang dia. Pinjamnya Rasidi. Jadi dia tak ada motor, tak ada kereta. Pakai kereta bini dia. Ada kala dia bergaya lah. Macam orang berkereta. Tapi kereta bini macam Yazid ni. Tak ada kereta, bawa kereta bini. Ya. Jadi ada orang tak ada. Allah tak tengok itu untuk bagi berjaya. Orang ada kereta besar tapi amal rosak, dia gagal. Orang yang tak ada kereta, dia amal rosak, gagal ya. Jadi Allah lihat hati dan amalan. Hati tu iman, amalan tu perbuatan lah. Jadi perbuatan ni bergantung pada iman. Iman ni di hati. Baik imannya, baik hatinya, baiklah amalannya. Rosak hatinya, rosak imannya, rosaklah amalannya. Jadi manusia ni berjaya kena usaha atas hati lah. Dan automatik bila hati dia baik, amal dia jadi baik. Manusia yang berusaha atas amal, tak usaha atas hati, dia tak boleh jadi baik. Amal dia tak boleh jadi baik. Macam mana pun. Macam dia banyakkan amalan, banyak amalan, tak ada usaha atas hati, amal tu takkan jadi baik. Jadi sebab itu, pertama hati. Baik hatinya kata Nabi, baiklah manusia itu. Rosak hati, rosak hati. Jadi maknanya hati itulah yang paling penting. Manusia itu. Apa hati itu, Rashidi? Hati itu apa manusia percaya. Itu hati. Jadi manusia hari ini usaha hati, dia tak tahu apa usaha hati. Hari ini kita cakap usaha atas hati. Apa dia usaha atas hati itu, pakcik? Dia dengar je lah ustaz dia cakap. Ustaz tu pun tak terangkan. Sampai hari ini tak tahu hati itu apa. Usaha atas hati itu mana usaha atas apa kita percaya.
Jadi apa kita percaya, iaitu apa kita percaya itu kena betul. Apa percaya yang betul, tiada yang berkuasa memberi faedah atau bahaya melainkan Allah. Itu dia. Ini kalau ada dalam hati, ada dalam percaya kita, kita hati tu betul. Tiada bagi bahaya, tiada bagi faedah melainkan Allah. Itu. Kalau kata duit bagi faedah, tak ada duit bagi bahaya dalam hati, itu hati rosak. Hati rosak bila percaya rosak. Bila percaya salah. Dalam hati Samad, saya banyak duit, saya bahagia. Saya kurang duit, saya tak bahagia. Itu percaya yang salah. Percaya yang betul, Allah suka saya bahagia. Allah murka kat saya duka cita. Itu betulnya. Jadi kita nak tukar apa kita percaya daripada buruk kepada betul. Itulah kita nak tukar hati yang buruk kepada hati yang betul. Usaha atas hati ni ialah usaha atas apa kita percaya. Jadi sebab itu kalimah percaya, kalimah iman yang Allah bagi pada Nabi-Nabi, Allah suruh mula-mula jumpa manusia, ajak manusia ucap kalimah tu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang boleh buat melainkan Allah. Tiada yang boleh buat satu benda jadi senang atau susah melainkan Allah. Tiada yang boleh buat sakit atau sihat melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi bahagia atau derita melainkan Allah. Itu kepercayaan yang betul. Kepercayaan saya duit banyak, saya bahagia, itu semua mau hilang. Saya tak ada duit, saya gagal, itu semua mau hilang. Saya ada kerja, saya selamat. Itu semua mau hilang. Saya tak ada kerja, saya tak selamat. Jadi kepercayaan yang rosak ini namanya hati yang rosak. Dengan kepercayaan yang rosak, rosaklah amalan. Itu sebab Allah, Nabi bagi tahu baik hatinya, baiklah manusia tu. Kan? Jadi hari ni kita tahu hadis tu. Baik hatinya, baiklah manusia tu. Rosak hatinya, tapi kita tak tahu apa hati tu hari ni. Seluruh orang Islam, seluruh dunia tak tahu hati tu. Saya rasa saya yang pertama, dengan izin Allah bagi tahu hati tu apa kita percaya. Betul atau tidak? Betul. Seluruh dunia tak tahu. Hanya sebut hati itu adalah sekumpal daging. Ini adalah sangat salah. Mengatakan hati itu sekumpal daging sangat salah, tuan. Hati itu bukan sekumpal daging. Hati itu apa kita percaya. Hari ini manusia kena faham. Hari ini hati apa? Hati itu apa? Yang disebut oleh Nabi, yang disebut oleh Allah, kan? Qab. Itu apa kita percaya. Jadi kalau kita tak tahu apa itu hati, tak tahulah apa kita nak buat pada hati. Kita cakap je lah, hati baik, baik manusia tu. Rosak hati, rosak. Apa hati tu tak tahu. Hati tu apa? Sekumpal daging. Daging mana pakcik? Ustaz? Daging mana? Jadi daging, sekumpal daging tu palsu. Hadis palsu. Hati tu makna apa kita percaya. Kita kena percaya yang betul. Nak bau hati betul. Percaya yang betul tu tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa memberi faedah atau bahaya melainkan Allah. Baik buruk dari Allah. Apa yang Allah kendaki pasti berlaku. Apa yang Allah tak kendaki tidak akan berlaku. Percaya apa saya nak akan berlaku, tak nak itu salah.
Kalau Dr. Mahathir nak jadi, kalau Mahathir tak nak, tak jadi. Itu salah. Kita ingat ada orang yang berkuasa selain Allah. Kita takut dengan jin. Jin boleh bagi mudarat, jin boleh bagi manfaat. Itu semua hati yang rosak lah. Jadi manusia ni berbuat mengikut apa dia percaya, iaitu mengikut hati dia lah. Kalau apa dia percaya betul, maka dia akan buat yang betul. Kalau dia kalau hati dia tak betul, dia akan buat tak betul. Itulah maksud baik hati manusia itu, baiklah amalan manusia itu. Baiklah manusia itu. Rosak hati manusia itu, rosaklah amalan manusia itu. Rosaklah manusia itu. Jadi sebenarnya senang aja kalau kita faham. Sebab itu orang kata nak jadi, ni kena ada ilmu, dia kata. Ilmu ni orang tak ada. Yang ini Allah bagi ilmu ni kat saya je. Kenapa Allah bagi ilmu dekat saya? Dulu pun saya tak faham hati ni apa. Dulu masa saya buat tabligh, saya tak tahu. Saya cakap je pun saya tak tahu. Pun saya tak tahu. Lepas tu baru Allah ilhamkan kat saya apa makna hati. Yang namanya ilmu. Ilmu tu dari Allah. Allah ajar saya. Saya tak belajar kitab madrasah. Anak Universiti Cairo dalam urusan usuluddin fiqh dan usul tasawuf, semua tak ada. Tapi tanya dia orang tak tahu apa makna hati. Kenapa dia orang tak tahu? Allah tak bagi tahu. Allah tak bagi ilmu. Satu benda sangat basic lah tu tuan. Basic tu sebenarnya. Banyak kali dah sebut hati dalam kitab, dalam mana tak pernah dengar lagi. Tak pernah lagi satu ustaz cakap hati tu apa kita percaya. Ada pernah dengar? Tak pernah. Jadi makna ustaz ni kurang ilmu. Tak ada ilmu maknanya. Jadi apa jadi orang Islam semua tak tahulah. Bila ustaz tak ada ilmu, orang Islam jadi dia tahu hadis palsu, hadis ini, hadis itu dia tahu lah. Yang belajar hadis, yang belajar macam-macam bidang agama. Tapi yang ini dia tak faham. Jadi kerana tak faham, dia pun tak tahulah apa nak, macam mana manusia ni boleh jadi baik. Nabi bagi tahu manusia tu baik bila hati dia baik. Hati tak tahu. Jadi macam mana nak usaha supaya apa manusia tu percaya betul? Itu pun tak tahu juga. Jadi dah ditunjuk oleh Nabi. Dah ditunjuk oleh Allah kepada Nabi. Nabi tunjuk kepada sahabat. Sahabat telah ikut dan buat. Iaitu buat kerja aku, kata Nabi. Apa kerja yang aku buat, kamu buat. Iaitu mengajak manusia kepada mengucapkan kalimah ni. Kalimah apa? La ilaha illallah. Dan apabila dia telah mengucap, ajak dia buat kerja yang sama, iaitu mengajak manusia lain mengucapkan kalimah ni. Jadi bila mengajak manusia mengucapkan kalimah benar, maka namanya percakapan yang baik. Ulang-ulang kali dengar dan cakap percakapan baik sehingga Allah suka dengan cara Nabi SAW. Allah masukkan kalimah baik dalam hati, hati jadi baik. Itu dia. Macam mana nak cakap tu? Macam cara Muhammad SAW. Tak ada buat cara sendiri. Di lorong-lorong, di jalan-jalan, jumpa orang bukan Islam, ajak mereka mengucapkan kalimah yang baik ini. Orang Islam yang dah mengucapkan, ajak mereka buat kerja, mengajak manusia kepada kalimah yang baik ini, mengucap kalimah yang baik. Jadi inilah kerja yang telah ditinggalkan oleh semua orang Islam akibat hati tak baik. Hanya boleh cakap bila hati baik, manusia baik. Itu je boleh cakap. Mengajar. Apa dia hati? Kat sini. Kita kata kat sini. Kat jantung. Tapi bukan itu. Hati itu apa kita percaya. Jadi apa kita percaya ni, tak boleh kita cakap kalimah percaya tu sekali je dia boleh jadi betul. Banyak kali.
Dan hati kita, apa kita percaya, yang rosak tu kena dibuang. Baru kalimah yang baik boleh masuk. Macam mana nak buang? Misal kita yakin harta boleh bagi kita berjaya, kita belanja harta. Bersama bini, anak, kerja, selamat, kita tinggalkan dia, keluar jalan Allah, macam tu. Jadi dengan berbuat demikian dan kita cakap kalimah tu, kalimah yang baik, maka dia akan masuk dalam hati. Hati jadi baik. Baik hati, baiklah manusia. Guys.